itulah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi. Ya, alhamdulillah. Pak Haji sambung lagi ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar hari ini bapa ibu, tuan-puan sekalian, saudara-saudari? Ya, bagaimana masih lagi menyambut hari lebaran, hari raya. Selamat hari raya yang ke-7. Hari raya ke-6 bagi mereka yang berpuasa. Mereka yang puasa ya 6 hari. Seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun ini. Ya, jadi hari ini hari yang hari raya lah. Pak Haji pun hari ni buat ketupat sikit lah. Orang kata makan dengan rendang, sambut walaupun tak ramai dalam hutan ni, sambut jugalah. Makan dah seorang-seorang pun tak mengapa ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada ahli keluarga yang datang. Alhamdulillah. Cerita kita ini pasal apa ya? Pasal tungkat ali, Eurycoma longifolia. Dulu kita kalau pergi ke hutan, banyak ni di hutan, di Bukit Hijau, di Kedah, di Gunung Jerai tempat Pak Haji tinggal ni, di atas tu banyak tungkat ali. Ya. Jadi kita kalau pergi ke hutan, agenda dia siapa boleh cabut pokok tungkat ali. Itu dia. Masing-masing nak tunjuk kuat lah kononnya. Pokok tungkat ali ni kalau besar batang ibu jempol Pak Haji ni pun cabut dia tak naik. Kuat sebab akarnya masuk ke dalam sekali, cabut tak naik. Apatah lagi dengan mitos-mitos cabut daripada belakang tu, semua tak betul lah. Lagilah tak naik, depan pun tak naik, macam mana nak cabut daripada belakang? Masya Allah. Jadi pokok Eurycoma longifolia ini nama saintifiknya Eurycoma longifolia. Ya, nama tempatannya tungkat ali ataupun pasak bumi Indonesia panggil, atau bidara pahit, tongkat baginda, penawar hutan, semua ada nama-nama. Tetapi nama lokal ini kita tak boleh ya, sebab suatu tempat namanya berbeza. Kita tengok nama saintifiknya. Daripada keluarga Simarubacea. Dia ada bahan pahit. Jadi kalau kita ambil bahan pahit itu memang pahit betul, kita rebus ya. Rebus betul-betul, biar panas betul-betul, baru dia boleh keluar bahannya itu. Sebab dia pokok yang berkulit keras ini, berbatang keras. Berartinya dini sedulunya tebal. Kalau kita tak pecahkan betul-betul, dia tak keluar. Jadi itulah yang Pak Haji sebutkan, bahawa banyak orang minum kopi radik tapi cara sedia tu tak betul. Jadi oleh sebab itu, maka pada hari ini Pak Haji berharap bahawa semua yang mengikuti dan melihat ini dapat memahami cara menggunakan dan apa fungsi-fungsinya. Baik, pokok Eurycoma longifolia ini terkenal sebagai pokok yang mengobati untuk demam. Ya, dalam Perang Dunia yang kedua dia digunakan untuk demam malaria. Apakah dia daripada Eurycoma lactone, Eurycoma non, ataupun dia daripada pasak bumi A, pasak bumi B, ataupun daripada flavonoid yang ada di dalam kosinot yang ada di dalam tumbuhan ini, itu kita tak bincang lah. Sebab itu perbincangan itu lebih spesifik kepada ahli chemistry, ahli kimia. Kita sebagai perawat-perawat herba ini, dia ambil secara umum. Apakah pengalaman penggunaan itu lebih penting pada kita. Baik. Jadi demam ini apabila kita ambil dia, Masya Allah,
Ya, biasanya kalau orang nak demam, dia minum pokok akar rebusan pasak bumi ini, dia tak jadi demam. Jadi daripada pokok itulah, akar itulah yang dialihkan ke dalam kopi radik. Kopi radik itu mengandungi pahit. Pahit kopi radik itu adalah pahit daripada pasak bumi. Pasak bumi. Sebab tu kalau kita nak demam, kita tak jadi demam. Ya, sebab apa? Sebab pahit daripada pokok pasak bumi ini menyebabkan tak jadi demam. Bukannya demam malaria saja, demam apa saja. Sebab dia mempunyai aktiviti antivirus dan antibakteria yang sangat-sangat baik. Masya Allah. Ya, ini telah terbukti dalam Perang Dunia yang kedua. Jadi oleh sebab itu, maka bila timbul saja isu virus COVID-19 ini, maka salah satu penelitinya meneliti tentang kemungkinan besar pasak bumi boleh digunakan. Memang benar, pasak bumi itu telah digunakan, tapi dirahsiakan, dikunci rahsianya supaya tidak semua orang mengetahui bahawa antivirus COVID-19 itu daripada pasak bumi. Tidak mengapa. Itu persoalan yang kedua. Nanti akan kita bahaskan nanti dalam pandangan-pandangan kritikal kita, pandangan-pandangan ekstrim kita tentang bagaimana herba ini bakal menjadi herba besar dunia. Masya Allah, Masya Allah. Bapa Ibu sekalian, pokok pasak bumi ini dia sebenarnya herba panas, tapi bersifat diuretik. Itu yang menarik. Bagaimana herba panas bersifat diuretik, ya? Dia akan memperbanyakkan kencing. Jadi kalau kita ambil itu, dia banyak kencing. Bila dia banyak kencing, panas yang tersimpan dalam tubuh badan kita keluar. Jadi oleh sebab itu, maka dia menurunkan daripada panas badan. Kerana sifat diuretiknya itu. Jadi kalau ada orang tanya kita kenapa, bagaimana cara pokok tongkat ali ini menghilangkan demam panas, kerana dia bersifat diuretik. Jadi oleh sebab itu orang dahulu juga telah menggunakan sesuatu yang bersifat diuretik ini seperti akar lalang, akar buluh, akar teming dan pokok-pokok diuretik yang lain itu digunakan sebagai anti-hipertensi untuk turunkan darah tinggi. Jadi pokok tongkat ali ini menurunkan tekanan darah tinggi sebab dia juga diuretik. Cubalah kita pergi ke rumah sakit, ke hospital. Doktor akan bagi ubat, sama ada ubat untuk darah tinggi itu beta block. Namanya beta block, ataupun doktor akan bagi ubat yang bersifat diuretik. Kalau dia beri ubat diuretik, sama juga dengan pokok pasak bumi yang mempunyai sifat diuretik. Jadi oleh sebab itu kenapa orang minum daripada pasak bumi itu boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Masya Allah, hebat. Ya, itu adalah antaranya sebab sifat diuretiknya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa ubat demam kita bukan antibiotik. Ubat demam kita bukan kimiawi. Ubat demam kita ialah kopi radik. InsyaAllah. Setuju dengan pandangan Pak Haji ni? Sebab apa? Sebab dia adalah bersifat alami. Jadi kalau orang tu demam, ambil saja kopi radik. Termasuk demam virus juga dan sebagainya, ambil kopi radik. Sebab kopi radik itu dia akan meningkatkan sel darah putih untuk mempercepatkan, menguatkan sistem imuniti untuk sembuhkan tubuh badan kita. Kalau kita tak minum kopi radik, ambil masa lama. Kalau demam masa lama, mudah demam, mudah sakit. Tapi kalau kita ambil kopi radik, kan dah lama dah tak sakit. Cuba kita jujur, berjawab secara jujur di sini. Ramai orang yang mengambil kopi radik yang tak sakit lagi, kan? Ini kan satu kebenaran. Ini bukan hipotesis. Ini bukan andaian, bukan andaian satu, andaian dua. Tidak, ini adalah kebenaran. Kebenaran ini pun bukan daripada Pak Haji, bukan. Ini daripada kelebihan yang Allah berikan kepada pasak bumi. Bukan bagi kepada Pak Haji. Pak Haji hanya cuba menyambungkan semula supaya dia digunakan oleh umat. Masya Allah. Itu yang pertama, demam, ya. Pokok pasak bumi ini dia batangnya liat, keras lagi. Daunnya kalau kita ambil, kita ramah, kita buka, dia terbuka, dia tidak pecah sebagainya. Dulu minta maaf lah, ya, dulu orang guna untuk mandi anak-anak yang tak boleh berjalan, dan juga digunakan, ini tak bagus lah Pak Haji cerita ni, orang yang dia buat belaga ayam tu, ayam sabung.
ayam jaguan, bahasa Indonesia ayam jaguh. Ayam jaguh dimandikan dengan pasak bumi. Dia jadi apa? Kulitnya jadi kenyal, tidak bisa diluka oleh taji keris ayam tersebut. Masya-Allah. Itu yang baiknya. Seperti mana yang Pak Ji sebutkan, mandikan juga daripada daunnya itu untuk anak-anak yang tak boleh berjalan 2 tahun, dah tak boleh jalan lagi, ni bagaimana caranya? Daun seringan dan juga digunakan bersama dengan daun pasak bumi. Masya-Allah, buat mandian. Orang stroke juga mandi dengan daun pasak bumi. Ya, orang yang ada darah tinggi juga mandi dengan pasak bumi. Ya, itu adalah antara penggunaan secara tradisional yang digunakan sejak daripada dulu. Masya Allah. Satu perkara yang sangat menarik, Pak Haji bertemu dengan seorang penyelidik, penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia di suatu masa dulu lah. Seorang penyelidik, seorang profesor yang telah membuat kajian terhadap pokok pasak bumi ini, dan akhirnya Malaysia telah patentkan pokok pasak bumi ini di pasaran dunia. Patentkan. Sebab apa? Sebab ada kelebihan dia. Apa di antara? Yang pertama sekali, pokok pasak bumi ini dia adalah baik untuk infertility, untuk orang yang tidak subur. Infertility itu terkait dengan kematangan, terkait daripada jumlah, terkait daripada aktiviti kecacatan daripada sperm, count of sperm. Itu sangat menarik. Di mana dicuba kepada tikus. Ya, kajian yang telah dibuat dicuba kepada tikus. Pak Haji melihat kajian tersebut dan berdiskusi dengan profesor yang membuat kajian tersebut. Beliau menyatakan bahawa berlaku peningkatan hormon sebanyak 480%. InsyaAllah bukan 100%, 480%. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahawa dia ini betul-betul menjadikan seorang yang infertility, yang tak subur, yang tak dapat surat keturunan, biiznillah dengan izin Allah kita cuba. Dan sejak daripada Pak Haji keluarkan kopi radi dan kapsul radi ini, alhamdulillah ramai yang pasangan yang tak dapat surat keturunan yang sudah dapat hamil dan sebagainya. Masya Allah. Laki-laki pun boleh hamil, perempuan pun boleh hamil. Itu di antaranya. Jadi kajian ini sangat menarik untuk infertility ini. Bila diberikan kepada tikus jantan, maka dilihat kekerapan tikus jantan itu pergi kepada tikus betina itu lebih kerap. Berarti ini meningkatkan libido. Bagi seekor tikus jantan kepada tikus betina. Begitu juga bagi tikus betina, bila diberikan dengan ekstrak daripada pokok pasak bumi ini, maka dia juga berjaya merintas arus listrik ringan pergi kepada tikus jantan. Jadi menunjukkan bahawa kedua-dua, laki-laki dan perempuan, boleh menggunakan ini dan dia meningkatkan dan mengatasi masalah dingin, frigid ataupun dingin di antara dua keluarga tersebut. Ini juga sangat penting kadang-kadang ya. Kadang-kadang herba ini diperlukan untuk tujuan tersebut. Jadi oleh sebab itu, yang Pak Haji nak cerita yang lebih menarik bukan dekat situ tu, tetapi yang paling menarik digunakan secara tradisional untuk orang yang untuk orang penyakit kanser. Kanser ni menarik. Bahawa kita harus memikirkan bahawa setiap hari masyarakat kita terdedah dengan kanser. Kita tak boleh nak melarikan diri. Hari ini kalau kita pergi di tempat-tempat kanser, rawatan kanser, kita akan mendapati pelbagai jenis kanser yang kena di peringkat usia tua, usia muda, peringkat anak-anak lagi. Allahu Akbar. Kita tahu bahawa kanser ini, dia nak survive yang bukanlah mudah, Masya Allah. Jadi gelap. Jadi ada satu harapan baru ya, satu harapan baru sebelum keluarnya Bajakah, yang Pak Haji selalu sebut Bajakah itu.
pokok Eurycoma longifolia tongkat ali ini telah didapati bahawa dia mempunyai aktiviti anti-kanser, terutamanya untuk kanser paru-paru. Dan ada penelitian mendapati dia baik untuk kanser leukemia. Walaupun ada pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan statement ini, tetapi ada penelitian-penelitian yang lengkap bahawa dia baik untuk leukemia, kanser darah. Dan kalau ditanya kepada Pak Haji sendiri, pengalaman Pak Haji untuk merawat kanser apa yang paling sukses sekali? Yang Pak Haji nak sebut, yang paling sukses sekali guna pokok pasak bumi ialah kanser otak. Kanser otak. Sebab banyak sekali orang berlaku tumor, ketumbuhan di otak, kanser otak ini yang Pak Haji akan berikan kapsul radik. Satu. Kedua, spirulina. Ketiga, omega 3. InsyaAllah kecil. Sembuh, tak perlu operasi, operation. Operation tu kan bahaya di bahagian kepala ini. Ya habis wang juga, itu tak mengapa, wang boleh kita cari kalau kita sihat. Tetapi kan bahaya. Kawasan yang paling sensitif, kawasan kepala. Jadi itu adalah pengkaedahannya. Anti kanser. Jadi kalau begitu, dia juga baik untuk mengelakkan daripada tumor. Baik untuk apa? Cyst, kista, fibroid. Untuk pembengkakan kelenjar getah bening, limfoma, untuk semua jenis kanser. Sebab dia ini adalah satu bahan yang ada di dalamnya itu yang bertindak sebagai antioksidan yang tinggi. Nanti Pak Haji nak cerita pasal antioksidan ni, anti pengaratan tubuh dan sebagainya. Macam mana nak tengok pokok tu mempunyai kadar antioksidan yang tinggi? Macam mana? Kita lihat nanti. Namun begitu, di sini kita lihat bahawa masalah kista, cyst, fibroid, myom ini berlaku setiap hari kepada masyarakat kita. Dan kita bukan daripada kuman, bukan daripada virus. Kanser bukan daripada kuman, bukan daripada virus. Dia terjadi. Orang yang tak sangka-sangka dia dikatakan sihat, tiba-tiba sakit. Pak Haji pernah berjumpa dengan seorang orang besar di Malaysia yang dia sihat, selalu berjogging. Tiba-tiba masa 1 minggu saja dia demam. Didapati dia ada kanser prostat. Padahal dia menjaga semua pemakanannya dan sebagainya. Yang ini nak sebutkan bahawa bagaimana cara kita fikir kepada kehidupan kita ini, bahawa kita tak boleh mengelakkan daripada makanan-makanan. Boleh Pak Haji sebutkan sini, makan organik, makan yang baik-baik. Tapi kita bukan duduk dalam satu kampung di sini saja. Kita berjalan. Kita pergi rumah tetangga kita, dia angkat dia punya makanan. Dia tak dengar tentang ilmu herba. Kita pergi rumah kaum family kita, dia angkat makanan. Dia tak dengar kuliah kita. Jadi kita makan juga. Jadi oleh sebab itu maka kita perlu kepada yang bersifat pencegahan, prevention. Jadi apakah dia herba prevention yang kita nak ambil? Dia adalah pasak bumi. Bagaimana nak ambil pasak bumi? Pahit, orang susah nak minum. Masukkan dia ke dalam kopi. Maka namanya kopi radik. Radik itu maknanya akar. Tetapi sebenarnya yang tersirat di balik yang tersurat, Pak Haji sebenarnya berfikir radik itu asalnya ialah akar pasak bumi. Akar pasak bumi. Jadi itu adalah antaranya. Jadi kalau kita tengok labeling kita awal-awal dulu, di dalam packaging kopi pasak bumi ini ada pokok tongkat ali. Ada pokok tongkat ali. Tetapi oleh kerana kita nak pasarkan untuk pasaran ekspor, pasaran luar negara, maka kita tak boleh masuk gambar pokok pasak bumi di situ. Tidak boleh. Ya, sebab itu akan diklasifikasi di dalam klasifikasi obat. Dia bukan bentuk minuman. Jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, kita ambil pasak bumi untuk pencegahan. Siapa? Orang yang bapaknya kena penyakit kanser, ibunya kena penyakit kanser, kakak abangnya kena penyakit kanser, kenapa dia tak mencegah, tak melakukan prevention sebelum dia terkena? Macam mana supaya kita dapat ambil rutin? Ialah minuman kopi.
Kopi ada banyak jenis. Semua kopi-kopi kita, Radik termasuklah Radik IQ, saja yang kita tak masuk. Yang lain semua di dalam Radik Black, Radik Gamak, Radik Halia, Radik Kacik Fatimah, semua di dalam itu dimasukkan. Sebab apa nak masukkan? Sebab dia ubat untuk tahan. Jadi kalau kita nak tengok, tengok Pak Haji sebut tadi, macam mana kita nak tentukan suatu pokok tu dia mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Antioksidan tu apa dia? Antioksidan tu kalau dalam tubuh badan manusia dipanggil antibody. Kalau dalam tumbuh-tumbuhan, antioksidan. Antioksidan itu adalah melindungi pohon tersebut daripada berbagai penyakit, stres, ataupun apa juga patogen-patogen, apa juga dia punya tekanan-tekanan semasa, cuaca dan sebagainya. Kita tengok pokok pasak bumi, walaupun musim kering dia tetap besar, kukuh, kuat. Kalau di badai angin, pohon lain tumbang dulu. Pohonnya belum tumbang lagi sebab kulitnya, batangnya liat. Pokok pasak bumi ini akarnya masuk ke dalam tanah, mengambil mineral-mineral di dalam tanah dalam. Dia bukan duduk di atas, ke dalam tanah. Jadi kemudian dia membina resisten. Itu dipanggil antioksidan. Oksidas itu atau oksidan itu ialah proses keracunan, pengaratan di dalam tubuh badan manusia itu. Kita sebut dia oksidas. Dia jadi oksidas. Ya, dia jadi pengaratan, menyebabkan organ-organ kita lemah. Begitu je dalam tumbuh-tumbuhan, dia jadi pokok tu akan jadi lemah. Maka Allah jadikan satu bahan-bahan vitamin, mineral dan bahan-bahan yang wujud di dalamnya sebagai antioksidan untuk melindungi pohon tersebut supaya jangan tumbang, jangan kena penyakit, jangan lemah, jadi kuat. Maka daripada antioksidan itu kita ambil, masukkan tubuh badan kita, antioksidan tersebut menjadi antibody. Boleh jadi vitamin yang ada di dalam pasak bumi, boleh jadi mineral, boleh jadi ada bahan aktif kimia tertentu yang bersifat alami yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Bila kita ambil dia jadi, kita pula jadi kuat. Kita minum air pasak bumi yang kuat, kita menjadi kuat. Itulah dia yang diamalkan oleh nenek moyang kita dulu, tonik. Ya, tonik atau dipanggil sebagai untuk memberikan tenaga. Bila kita kuat tu, dia munculkan tenaga. Tenaga itu kita resisten. Sebab itu ramai yang sudah tak demam dan sebagainya. Tetapi kalau dia ambil dalam bentuk Radik kapsul ini, dia lebih kuat. Lebih kuat sebab dia lebih pure dan dia lebih halus. Kita telah machinkan dalam bentuk debu halus 100 mesh itu untuk bolehkan penyerapan dan sebagainya. Dan dia ini baik untuk demam, baik untuk malaria, baik untuk barah dan kanser. Dan dia baik juga untuk disfungsi seksual. Ini sangat penting. Ya, kita merawat untuk orang yang ada masalah disfungsi seksual ini, iaitu bagi lelaki yang suka lelaki, perempuan yang suka perempuan. Ini adalah yang terbaik. Dia akan kembali semula. Ya, dia akan menjadi, orang kata hormon, kalau untuk lelaki itu dia jadi hormon lelaki semula. Ya, tapi kita bagi untuk orang lelaki, itu adalah di antaranya. Jadi apa yang saya nak sebutkan diri, dia mempunyai hormon. Ya, bagaimana kita tengok bagaimana dia dicuba pada tikus meningkatkan libido dan meninggikan count of sperm sampai 480% daripada hormon lelaki, testosteron. Jadi kita dapat melihat bahawa ini adalah terbaik sekali untuk hormon. Jadi oleh sebab itu, maka kita jadikan dia sebagai minuman. Dan dia baik juga untuk tekanan darah tinggi, dan dia baik juga untuk penyakit kencing manis. Sebenarnya dalam kopi Radik itu ada herba-herba untuk penyakit kencing manis. Akar mengkudu kencing manis, pasak bumi kencing manis, akar larak astringent kencing manis, pokok halban kencing manis, tebu gajah kencing manis. Jadi daripada kopi Radik itu sebenarnya ubat untuk kencing manis. Tetapi malangnya
Ya, kerana air yang kita masak itu tak betul-betul panas. Tak betul-betul panas. Jadi bila air itu tak betul-betul panas, dia tidak terlarut. Dia tak keluar. Jadi bila dia tak keluar, dia tak boleh jadi ubat untuk kencing manis. Ya, dia akan terasa gula. Jadi bila kita ambil itu, ada yang Pak Haji nama dia dengan kopi sihat. Kopi sihat itu low sugar, brown sugar. Ada kopi brown sugar, menggunakan brown sugar. Kalau kita gunakan yang kopi sihat itu memang low sugar, kalau kita ambil dia memang ternyata dia untuk penyakit kencing manis. Ternyata untuk kencing manis. Bukan hanya takat kencing manis, tapi banyak orang yang beritahu Pak Haji, untuk orang buasir paling terbaik gunakan kopi radik sihat. Itu dia punya begitu. Kalau kita tak mau itu ni kapsul radik. Kapsul radik ini sudah cukup sempurna, cukup elok kalau kita ambil untuk memperbaiki untuk orang yang ada masalah kencing manis. Sebab apa? Di dalamnya itu sudah ada daripada Eurycoma longifolia. Jadi bapa ibu, tuan-puan sekalian, Pak Haji ni cuba untuk nak membawa kita melihat bahawa secara praktikalnya kita barangkali kita tak boleh ambil akal tungkak ni nak rebus minum hari-hari. Apatah lagi nak bagi orang minum, dia tak praktikal untuk masyarakat hari ni. Masyarakat hari ni dia nak instant. Jadi kopi itulah yang paling instant. Jadi memilih kopi yang mana yang lebih baik. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Dan ada satu lagi obat, dia ini menghilangkan stres ataupun kegelisahan. Ini menarik. Menarik sekali kerana dia menghilangkan kegelisahan. Jadi kalau orang tu dia minum kopi radik, dia mendatangkan ketenangan. Jadi kalau selalunya orang minum kopi pun dia ada orang kata ketenangan, kafein dan sebagainya. Bukan. Ini bukan sebab kafeinnya, tetapi sebab pokok tongkat ali sendiri mempunyai suatu bahan yang boleh meriliskan perasaan beban di dalam pemikiran kita. Sebab itu dulu orang banyak ketawa dekat Pak Haji. Bila Pak Haji kata orang kesurupan, orang masuk hantu, masuk jin, bagi dia minum kopi radik, sembuhlah. Dia kata, sebab apa minum kopi radik? Orang masuk kesurupan jin ni, jin bukan nak minum kopi radik. Tidak. Tetapi dihilangkan beban, kesusahan dalam pemikiran. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kopi-kopi yang lain beredar di pasaran dunia tidak memberikan kesan ketenangan, release, rest, itu boleh jadi besar, big company di dunia. Kenapa kopi yang boleh memberikan kesan sampingan yang baik kepada pengguna tak boleh jadi big company di dunia? Kenapa? Kita harus berfikir besar. Ya, mungkin kerana mereka telah memulakan 100 tahun dulu. Kita baru bermula 10 tahun. Misal kata sebagai contohnya begitu. Cumanya kita kena lihat bahawa potensi ini boleh digarap untuk kita mengambil peluang bahawa advantage daripada pokok pasak bumi ini boleh memberikan salah satu solusi kepada masyarakat hari ini. Hari ini banyak orang stres. Hari ini banyak orang yang fikirannya tak tenang. Hari ini banyak fikiran orang yang nak bunuh diri. Ya, kita tak salah kita mengingati mati. Nabi kata orang yang paling pintar yang banyak ingat mati. Betul. Kerana Nabi suruh kita membuat persiapan. Tidak, ini bukan ingat mati kerana nak buat persiapan. Ini kecewa, derita, sebagainya. Banyak lagi ucapan yang Pak Haji dengar ni. Aku kalau Islam itu benarkan untuk bunuh diri, aku dah bunuh diri dah. Betul ke ucapan tu? Tak betul ucapan itu. Orang itu tak betul. Dan orang itu adalah orang yang tak bersyukur dia diciptakan Allah sampai ke usia dia sekarang itu. Dia akan gelisah terus selagi dia tidak mensyukuri apa yang Allah beri padanya. Kadang-kadang ketika kita sedang menyebut begitu, kita kata kita tidak ada sepatu. Susah. Susah apa? Tidak ada sepatu.
Bayangkan orang yang tidak ada kaki. Bagaimana? Kita kata kita berat, tapi bayangkan orang yang lebih berat lagi. Kita kata kita tidak ada rumah, kita hanya kontrak rumah. Ada orang yang hidup di bawah jambatan. Ada orang yang tidak tahu lagi ke mana arah hidupnya. Kita kata kita tidak ada saudara, tapi masih ada saudara keliling kita. Walaupun kita tak mesra, misal kita tak mesra lah, keluarga kita pun tak datang sebagainya, tapi masih ada. Tapi bagaimana dengan orang yang hidup sebatan kara dirinya sendiri? Allahu Akbar. Ini kita saksikan dengan hati, jangan saksikan dengan mata. Jangan pernah merasakan kita ini kurang. Jangan pernah merasakan kurang. Rasakanlah apa yang lebihnya kepada kita. Itu di antaranya. Ya, yang mana baru-baru ni dalam COVID ni Pak Haji nak cerita ulang lah. Bagaimana seorang kaya yang kena COVID-19, dia kata aku ada kekayaan semuanya, boleh membeli semuanya, apa yang aku ingini, boleh duduk. Ketika dia duduk di dalam tempat akhirnya itu, ketika bernafas dia tak boleh bernafas, dia kata sakit yang amat sangat. Ketika tu dia menulis, alangkah bersyukurnya dahulu aku, kerana setiap aku menyedut nafas ini tak perlu bayar kepada Allah SWT. Dan betapa aku menghargai hari ini. Setiap nafas yang aku ambil itu, kalau tak ada oksigen, sakitnya yang amat sangat. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa pertama sekali ketika kita sedar, kita dengar kuliah Pak Haji hari ini, kalau masih belum lagi kita kata syukurlah ya Allah. Sekalipun Allah mengambil apa jua daripada kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Baik, Pak Haji berhentikan dulu untuk membenarkan iklan. Silakan. Hari POC Sedunia disambut pada tanggal 1 Jun. Sambutan ini bertujuan memartabatkan keunggulan pertanian hidayah. POC, pupuk organik cair, formulasi hebat daripada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Harapan moga hasilnya dilimpah keberkatan. Tidak hanya digunakan bagi siraman di pokok, tetapi POC digunakan kepada skop yang lebih luas, seperti dalam bidang ternakan ayam, bagi memastikan ayam dibesarkan dengan kaedah alami, bebas vaksin, bebas lemak, bebas bau hamis. Kami bertani satu ibadah, niat di hati kerana Allah. POC juga berfungsi bagi menjadikan persekitaran ladang ternakan bebas bau dan bebas lalat. Hanya padamu aku berserah, yakin usaha tangga kejayaan tidak ku hampa walaupun kegagalan. Kita manusia hanya merancang, Allah berkuasa yang berhak menentukan. Kami bertani satu ibadah, niat di hati kerana Allah. Walau dilanda senang dan susah, hanya padamu aku berserah.
Dengan POC dapat merealisasikan pertanian hidayah yang mudah, murah, cepat dan untung. Selamat menyambut Hari POC Sedunia. Bertani satu ibadah. Ya, Alhamdulillah. Pak Haji sambung lagi ya. Jadi oleh sebab itu maka salah satu lagi daripada kelebihan pokok pasak bumi ni ialah anti sembelit. Anti sembelit. Ya, memang kalau mereka belajar tentang herba, selalunya herba pahit tu dia anti sembelit lah. Tetapi ini yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa pokok pasak bumi itu bila kita masuk ke dalam kopi, bila orang minum dia lawas. Ya, kalau kita nak bincang di sudut lawas tu memang di dalam pokok ataupun di dalam kopi rari itu ada morindin, akar mengkudu. Betul, akar mengkudu sebagai pelawas. Tetapi pasak bumi juga mempunyai kesan pelawas yang sangat baik. Jadi oleh sebab itu maka Allah completekan daripada pohon ini, dia menjadi antibiotik alami, dia menjadi green farmasi yang tumbuh di bukit-bukit untuk manusia. Untuk manusia. Masya Allah. Satu lagi, kalau orang tua-tua dulu, kalau pokok pasak bumi ni, kalau tempat yang ada buaya, macam mana nak mandi di tempat yang ada buaya? Ya boleh mandi, siapa tak boleh mandi. Berarti mandi bersama buaya. Antara dua sajalah. Boleh naik balik ke tebing ataupun hilang terus di dalam sungai. Tapi orang tua-tua dulu mengkaji macam mana mereka ambil pokok pasak bumi, maka dipancangkan ke dalam sungai, maka buaya tak hampiri. Wallahu a'lam. Ini adalah merupakan salah satu daripada apa yang disampaikan kepada Pak Haji. Pak Haji hanya menerima saja sebab kita pun ialah daripada mandi sungai yang ada buaya tu. apa kata kalau kita mandi di tempat yang tenang-tenang sajalah. Cumanya ada satu peribahasa Melayu, mungkin ada peribahasa Indonesia juga. Air tenang jangan disangka tiada buaya. Itu di antaranya. Tapi di sungai di Yan ini, insya-Allah tidak ada buaya. Sebab dia datang daripada Gunung Jerai. Ya, mana ada buaya atas gunung pula. Dia pun kata ada buaya, Pak Haji, buaya darat katanya. Itu tu lain, tu bukan buaya. Itu istilahnya. Kalau nama buaya tembaga tak ada. Bujang senang, bujang senang ada. Bujang senang itu di Sarawak. Itu dia ada pakar buaya, bomoh buaya pula tu sebagainya. Cuma apa yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini bahawa dia sangat-sangat baik. Ya, khususnya untuk menghilangkan sembelit. Penting. Jadi kalau buat sembelit kita, radik ni lah. Itu dia antaranya. Dan seterusnya, dia membekalkan sumber kalsium yang sangat baik. Yang ini Pak Haji tak boleh lupa untuk nak sampaikan. Kerana banyak testimoni yang Pak Haji lihat orang yang bongkok gitu. Tapi sesudah ambil ini, dia boleh betul balik. Orang tua-tua. Apa dia panggil osteoporosis. Allahu Akbar. Dan orang patah tulang. Allah, Masya Allah. Subhanallah. Orang patah tulang. Pak Haji nak ceritakan salah seorang daripada anak Pak Haji lah, ya, yang aksiden, maka dirawat dengan ini, bercantum semula tulang tangannya. Masya Allah. Banyak yang Pak Haji bagikan. Dan Pak Haji selalu sebutlah, bukan overclaim. Cuba dulu. Dia lebih baik daripada susu. Pak Haji lihat ada banyak susu jual untuk orang yang osteoporosis ni, bongkok ni sebagainya. Tetapi kalau dibandingkan dengan kapsul radik ni, ini lebih baik untuk tulang. Bapa ibu sekalian, kita sakit bila kita mula duduk, tidur dan kita tak bangun. Bila kita tidur, kita tidak bangun, menandakan penyakit itu akan bertimpa, berganda, beraras-aras dan berlapis-lapis. Penyakit itu akan timpa ke atas badan kita. Mula kita ada satu sakit saja, kita tak dapat bangun. Kemudian
akhirnya kita akan ada sakit yang kedua. Habis kita punya sistem imuniti kita down. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebutkan bahawa tulang menjadi kuat bila dia digunakan. Otot menjadi kuat bila dia digunakan. Jadi bagaimana tulang itu kita nak pastikan dia kuat, ialah dengan mengambil daripada kapsul radik. Osteoporosis sangat bagus. Apa bukti? Ada bukti. Apa bukti dia? Buktinya kalau nak tengok lebih tepat, berikan kopi radik kepada ibu yang hamil. Kenapa kita berikan kopi radik kepada ibu yang hamil? Berilah sebab dia ada kram. Bahasa Indonesia panggil kram, Indonesia panggil kram. Dia ada kejang. Macam mana nak hilangkan? Kita beri pada ibu yang hamil itu apa dia? Kopi radik. Sebab apa? Kram itu kerana kekurangan kalsium, mineral. Hilang dia punya kram, hilang. Baik, itu belum confirm lagi. Benar, tapi belum confirm lagi. Selepas itu, anak-anak yang dilahirkan daripada ibu-ibu yang mengambil kopi radik, tulangnya keras. Berapa ramai? Sila tanya. Kiri, kanan, depan, belakang, saudara-saudari kita, ibu-ibu yang bersalin. Betul atau tidak? Hari pertama keluar tu dia boleh angkat kepala dah. Selalunya budak kalau lahir kepalanya lemah, lembut. Tapi ini hari pertama boleh angkat kepala dah. Tengok ibu dia senyum. Tengok ayah dia dikelin. Dia tengok. Dan mata dia sangat kuat, sangat cekap. Dia boleh merenung kita. Kita pun takut. Sebab dia baru lahir. Tengok-tengok dia tengok kita. Sebagainya. Kita pun takut. Sebab apa? Dia kuat ni. Bila mata dia kuat, merenung, boleh ikut. Kalau bandinglah kita dulu dia pejam mata, dia keluar. Seminggu tu tak buka mata lagi. Ini tak. Dia buka mata dah. Maksudnya dia kuat ni. Otot-otot dia dah mula kuat. Dan dia angkat kepala gitu. Angkat kepala. Tapi belumlah ada lagi yang rekod yang angkat kepala main secawan. Belum ada lagi. Tapi boleh jadi. Boleh jadi untuk masa depan. Lahir-lahir, dia angkat kepala dia. Dia tengok mak dia main secawan. Dia sebagainya. Tapi apa yang nak sebutkan, dia kuat. Kalau dia boleh berlari besok, dia langgar abangnya yang tak minum, yang maknya tak minum kopi radik, tumbang abang dia. Betul. Pak Haji tahu sebab Pak Haji anak ramai. Tahu keadaan ni. Tulang kuat. Bila tulang kuat itu, cerdik. Sebab pembinaan otak dia tu sempurna. Lengkap. Cerdik. Jadi, kalau orang tua-tua lansia lanjut usia, dia kan lemah. Solat pun sambil duduk atas kursi. Tak kuat otak. Kita memang macam tu. Makin hari makin lemah. Macam mana kita nak bagi kuat? Inilah dia. Kapsul radik. Ambil bersama, minum dengan minum bersama dengan madu lebah. Madu lebah. Ambil madu lebah, minum pada waktu malam. 1 sudu, 2 sudu, dah cukup dah. Ambil kapsul ni. Oh, bangkit besok fresh. Taklah solat subuh tu sambil pejam mata. Ya, pejam mata khusyuk. Tak. Dia ngantuk. Sebab apa? Dia tak ada tenaga. Energinya tak ada. Kena balik kepada alami. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Bahawa dia sangat baik untuk osteoporosis. Dan termasuk juga untuk penyakit-penyakit kelamin. Penyakit kulit. Kita ambil dia tu, hilang gatal-gatal di kulit kita ini. Termasuk penyakit-penyakit kelamin. Ya, sebab apa dia punya kita bincang tentang penyakit-penyakit kelamin? Kerana pada masa dulu tidak ada ubatnya. Ya, penyakit sifilis misalnya tak ada ubat. Jadi orang ubat dengan pokok pasak bumi. Itu adalah antaranya. Baik. Dan Pak Haji juga nak sebutkan bahawa dia baik untuk pembengkakan kelenjar. Kelenjar ni, apa kita pakai bengkak kelenjar lah di sini, bengkak kat bawah ketiak kat sini, ya, bengkak di kelenjar dekat groin. Bengkak kelenjar itu dirawat dengan kapsul radik. Makanya, Masya Allah ya. Itu di sudut perbincangan menyeluruh tentang khasiat daripada kapsul radik ini. Yang digunakan anti kanser dan juga untuk tenaga. Afrodisia digunakan. Baik. Jadi sekarang ni Pak Haji nak cerita pengalaman.
Pengalaman sesudah mengeluarkan produk ni pada tahun 1997. Berapa tahun dah? 1997. Hari ni dah tahun 2000. Berartinya 20 berapa? 23 tahun ya? Betul 23 tahun ya? Masya Allah ya. Jadi sebabkan pengalaman ni 23 tahun. Masya Allah. Tahun 1997. Kalau kita tengok nombor pendaftaran ini, MAL Malaysia 1997, berartinya tahun. Didaftarkan tahun 1997. Sangat laris. Pak Haji kombinasikan. Untuk orang yang ada, apa dia? Yang pertama, untuk osteoporosis. Dikombinasikan dengan 7 angin. Satu. Yang kedua, yang kita gunakan ini untuk apa? Kita bagi untuk orang yang ada masalah gastrik, tukar lambung, heartburn, masalah di perut, masalah pencernaan. 2. Yang ketiga, selalu Pak Haji bagikan untuk masalah orang yang ada kembung perut kerana masalah liver. 3. Yang keempat, selalunya Pak Haji bagikan untuk orang yang ada penyakit DM, kencing manis dan hipertensi. Selalu diberikan bersama ini. Dan yang seterusnya, selalunya Pak Haji berikan ini untuk ubat demam. Demam apa? Demam virus, ya. Haji bagi beradik je. Virus, demam bakteria, penyakit-penyakit virus, penyakit bakteria dibagikan dengan hanya pokok pasak bumi ini. Jadi apabila tiba-tiba COVID-19 tersebut tentang penemuan antivirus daripada obat, mula-mula keluar dalam internet. Antivirus daripada pokok pasak bumi yang digunakan dalam demam malaria pada Perang Dunia yang kedua. Nah, lama-lama hilang. Laman web tersebut yang mencakap tentang tu hilang. Tiba-tiba semua orang bercakap tentang bahan yang ada di dalam pokok pasak bumi. Pak Haji sempat menghantar surat kepada Perdana Menteri Malaysia dan menghantar juga mesej-mesej kepada beberapa orang bupati di Indonesia, menceritakan bagaimana pengalaman. Nak cerita pengalaman saja, bukan nak tunjuk pandai. Di sini bukan tujuan nak jadi hero, nak mengambil nama. Itu bukan ceritanya. Ya, ceritanya nak cerita satu testimoni menarik. Dah selama 23 tahun menggunakan pokok pasak bumi ni, nak ceritalah bahawa memang kalau demam, dia tak jadi demam. Bukanlah Pak Haji nak kata kita ni bagus ke tak bagus ya, tetapi kita lupa tarikh akhir kita ke hospital, terlupa. Dah 10 tahun, dah 20 tahun, dah lama, terlalu lama. Pergi ke hospital ada, pergi ziarah orang sakit. Bukan mengatakan kita tak sakit. Sakit kita baharu, tetapi kita tidak mengambil kimia. Kita preservekan diri badan kita ini, preventionkan tubuh badan kita dengan pasak bumi. Pasak bumi itu menjadi clue, kunci untuk kesihatan. Namanya Radic. Radic itu terkenal. Bukan terkenal kerana banyaknya jualannya, tetapi terkenal kerana orang mengenal perkataan Radic itu. Radic itu akar yang dirujuk kepada semua jenis akar, tetapi khusus kepada akar pokok tongkat ali. Itu sebagainya. Masya Allah. Jadi itu ada di antaranya. Memang ada, kalau bapa ibu search tengok dalam internet, ada satu syarikat Radic lagi, tapi dia bukan bunyi Radic, Radok. Radok tu syarikat orang Yahudi. Satu produk yang dikeluarkan oleh orang Yahudi. Radic baru syarikat kita. Ya, dan kita mempopularkan Radic ini ke seluruh negara-negara ASEAN, termasuk juga negara-negara luar yang lain. Kita mempopularkan, mengangkat dalam bentuk kopi 3-in-1. Dan Masya Allah, ramai yang menerimanya. Hatta kalau kita ambil dalam bentuk can begini pun jadi obat. Kita ambil dalam bentuk Radic ini jadi obat. Kopi Radic, Black Radic yang dikeluarkan di Palembang, itu resep Pak Haji juga. Begitu juga Radicku yang dikeluarkan di Jakarta, itu resep Pak Haji juga.
Jadi kesemuanya mempunyai pasak bumi. Ini juga mempunyai pasak bumi. Ada orang yang namanya manusia, dia kata yang Malaysia tu baiklah Pak Haji, yang Indonesia kami makan tak sembuh-sembuh. Siapa kata begitu? Itu mindset, cara berfikir tak betul. Yang Indonesia tu pun Pak Haji juga yang meresepkannya. Resepnya itu percentage berapa, kali berapa, itu sama saja. Jadi oleh sebab itu ini ada. Dan sekarang ini ada lagi radiknya gamak emas. Masya Allah. Ini pasak bumi ni. Tapi ditambah dengan gamak emas. Untuk apa? Oh subhanallah. Banyak khasiatnya. Yang pertama, gamak ini dia baik juga untuk khususnya untuk apa dia? Untuk hormon. Gamak ini baik juga untuk anti kanser. Dan Pak Haji dah bersyarah tentang gamak ini. Dia ada apa dia? Apa yang dipanggil sebagai glukosamin. Ya, dia ada chondroitin. Itu semua perbincangan yang Pak Haji dah bincang dah. Begitu juga dengan kopi radik pasak bumi campur dengan habatus sauda. Ini untuk immunity, untuk kencing manis, untuk jangan jadi demam. Ada orang yang dia kata, saya kalau nak demam, saya tak ambil kopi lain, saya ambil kopi habatus sauda. Masya Allah. Ya, dia mengambil habatus sauda. Ini kopi sihat. Kopi sihat ini daripada pasak bumi juga. Tapi less sugar. Ataupun sugar less. Jadi maksudnya kurang gula. Supaya memang betul-betul kita ambil pahit. Ada setengah orang kalau tak minum pahit, dia kata itu bukan pasak bumi. Pasak bumi pahit. Beli ini. Sebagainya. Kemudian ada lagi radik jahe. Ada lagi radik kacik Fatimah. Ada lagi radik yang lain. Ya, berbagai-bagai jenis radik yang kita keluarkan ini, kesemuanya mempunyai pasak bumi. Asasnya ialah pasak bumi. Kerana pasak bumi itu paling minima dia menjadi antioksidan untuk kesihatan tubuh badan kita. Tapi seperti Pak Haji kata, lihat dalam Pak Haji TV. Ada dimuatkan cara bagaimana menyiapkan air. Siap air bukan kopi. Ya, kalau kopi kita dah ajar dah. Air macam mana? Nanti lihat rujuk mereka yang mengikuti kuliah Pak Haji ni. Ya, jadi rujuk pada lebih detail kepada TV Pak Haji. Tengok di situ. Situ ada banyak lagi ilmu yang akan diceritakan di situ. Banyak yang Pak Haji kongsikan dekat situ. Ya, jadi itu dibuat live di lapangan. Live di lapangan. Jadi tak duduk stand macam ni, duduk saja macam ni. Itu di antaranya. Baik. Yang terakhir, apa yang Pak Haji nak sebutkan tentang pokok pasak bumi ini, itu yang pertama sekali lah. Apabila kita berkenalan dengan pokok ni, bertaaruf dengan pokok ni, kita akan tengok dia akan naik lurus tinggi. Tinggi saja dia naik lurus sebatang macam tongkat, betul? Kemudian daunnya akan merimbun di sebelah atas tu. Kalau kita ambil daripada sebelah bawah, cantik sangat. Selalunya gambar-gambar kita ambil tu membuatkan kita jadi persona herba. Persona itu bukan hanya pada mata kita, tapi pada khasiatnya. Kalau seorang jurugambar, dia hanya ambil persona pada kecantikannya saja, kecantikan pada alam. Tapi kita kecantikan dan khasiat daripada alam tersebut. Kita lebih deep, lebih dalam untuk kita bersyukur dengan apa juga ni. Dan dia digunakan untuk buat cacing. Betul lah. Kalau ada orang kata nenek kami dulu guna untuk buat cacing, betul. Itu juga telah digunakan. Jadi pokok tongkat ali ni ada dua. Satu tongkat ali putih, satu tongkat ali hitam. Yang kita cerita tadi tongkat ali putih, Eurycoma longifolia. Yang hitam itu lobata. Ya, lobata. Jadi Pak Haji tak cerita tentang pokok tongkat ali hitam. Cuma ini pokok tongkat ali hitam. Tongkat ali hitam. Baik, ada banyak orang tanya kepada Pak Haji. Ya, black radik ni tongkat ali hitam. Black radik Malaysia ya, tongkat ali hitam. Apakah dia tak gunakan tongkat ali putih? Tidak, dia tetap menggunakan tongkat ali putih. Ya, sebab Pak Haji tidak boleh keluar pokok tongkat ali putih itu. Sebab pokok tongkat ali putih itu dia mempunyai kajian yang spesifik.
anti kansernya, osteoporosisnya, untuk kansernya, ya, antioksidannya. Jadi dekat sini Pak Haji tidak boleh. Pak Haji perlu sinergi dia dengan kopi, dengan tongkat ali hitam, iaitu bulata. Ada orang kata, subhanallah, yang black radix ini sedap, wangi. Selalunya lah, kalau yang datang kat sini tempat Pak Haji bagi minum yang ni lah, mereka angkat tangan, oh Pak Haji. Tapi bukan Pak Haji kata, oh memanglah sedap, harga dia pun mahal. Sedap lah, mahal harganya. Sebab apa? Ini percampuran di antara Arabica dan Robusta. Kalau ini adalah hanya gunakan Robusta, dia kurang asam. Orang ada mah, orang yang ada perih tak boleh minum kopi, ini boleh minum. Boleh minum. Ini untuk orang yang sihat, tak sakit apa, tak ada mah. Dia minum itu, dia boleh perbandingkan dengan kopi-kopi super yang ada di pasaran. Sebab tu insya-Allah hari ini kalau kita tengok, Pak Haji telah menaikkan 20 billboard di sepanjang highway utara, selatan, timur barat. 20 billboard. Sebab apa? Sebab Pak Haji yakin bahawa perbandingkan rasa antara kopi yang lain dengan kopi ini. Tetapi ya, Allah yang menentukan. Di saat kita nak mula gempur ini, COVID-19 melanda, jadi kita terpaksa menyiapkan dulu kita punya strategi kita. Habis COVID ni, Pak Haji nak gempur habis-habisan. Gempur habis-habisan. Sekali orang sudah minum black radix, mereka tak akan minum kopi yang lain lagi. InsyaAllah. Ini bukan 9 trilion, tetapi 18 trilion yang ada di pasaran Malaysia. 18 trilion yang ada di pasaran Indonesia. Itu silap tu. 18 trilion di pasaran Indonesia, dan di sini 1 trilion, 2 trilion yang ada di pasaran Malaysia. Trilion. Dengan hanya daripada pasak bumi ini saja. Perbandingkan. Kalaulah 2 kopi diletakkan di hadapan, letakkan, minum, Pak Haji yakin, sangat-sangat yakin bahawa 100% juri akan mengatakan, pengadil akan mengatakan kopi ni kopi yang terbaik. Tunggu pengiklanannya di TV Malaysia dahulu, insya-Allah. Ni gempur habis-habisan ni. Sebab apa? Selepas COVID-19 ini, semangat kita lebih semangat. Ini di antaranya. Baik, masya-Allah. Dan seterusnya, nak sebut sikit bila sebut tentang COVID-19 ini, benarkah pokok pasak bumi ini obat untuk COVID-19? Benarkah? Soalannya begini. Jawapannya benar atau tidak, itu jawapan yang kedua. Ada orang yang makan kopi kita sembuh COVID-19. Ada yang makan, yang minum, yang tak sembuh. Itu menunjukkan bahawa sesuatu herba yang baik untuk seseorang tidak semestinya baik untuk semua orang. Cumanya dalam doktrin ilmu herba ini, kalau sakit baru kita nak minum, memang lambat kesannya. Kena minum dah sekarang ni, supaya dia memberikan prevention, pencegahan. Kenapa kita nak tunggu kena dulu baru kita nak minum? Kalau sudah dibuka sekarang ni, misal kata di Indonesia, lockdown itu dibuka, semua tempat boleh pergi, pasar raya boleh pergi, ya, dan apa juga, orang berhimpun, kenduri, nak apa semua boleh, sebagainya. Kenapa nak tunggu demam? Kenapa tak ambil rutin pada setiap hari? Black radix ataupun radixku, ambil terus. Selalu yang Pak Haji dengar, tak boleh minum lah Pak Haji. Sebab apa? Tak boleh tidur. Jawapan kenapa tak boleh tidur? Sebab itu kali pertama dia gunakan. Begitu juga dengan tubuh badan kita.
Kalau kali pertama kita gunakan, kita nak dapatkan reaksi 100% efektif terhadap serangan virus, kita tak boleh. Sebab dalam pertahanan badan kita tidak ada. Baik. Orang bagi vaksin itu sebelum kena atau selepas kena? Orang bagi vaksin itu sebelum kena. Vaksin kita apa? Vaksin kita adalah black radiku. Itu vaksin kita. Ambil berterusan setiap hari. Minum pada setiap hari. Biar apa juga orang menceritakan tentang COVID-19, bertambah pesakit hari ini yang jatuh di jalan raya, yang sakit, yang masuk ke hospital, yang alat test yang sudah habis, yang terpaksa dibayar sendiri sebanyak 2 juta untuk test tersebut. Biar apa juga bicara dunia di keliling kita, kita sebagai pengamal herba jangan tinggal Coffee Radi. Jangan tinggal. Sebab ini benteng kita. Benteng. Kalaulah 10 orang. Kalau dalam 100 orang, mudah-mudahan kalau yang sakit itu 10 orang, kita tidak ada dalam 10 orang tersebut. Kalau 1000 orang, mungkin kita ada seorang. Jadi ada juga. Sama juga Pak Haji buat contoh. Kita memelihara ayam. Bila kena serangan virus, ayam jiran mati habis. Ada yang 2,000 tinggal 1,000. Ayam kita mati juga 9 ekor. Itu bukan menunjukkan bahawa herba kita tak berkesan. Bukan. Itu menunjukkan bahawa ada faktor-faktor lain. Orang tu sudah ada penyakit dah. Orang tu mungkin hisap rokok banyak. Orang itu memang dia pun sudah ada masalah-masalah yang lain yang tidak tercover. Tetapi hujah yang sedikit itu tak boleh buat hujah untuk keseluruhannya. Jadi sebab itu ilmu ini dipelajari dengan yakin. Ilmu bukan dipelajari dengan kita intellectual exercise. Kita membuat presentation yang sangat bagus. Orang pun bertepuk tangan ke atas presentation kita. Kajian dah habis berjuta-juta. Kita dapat sertifikat. Dapat sijil. Kerana penemuan kita. Kita bukan begitu. Kita adalah practical. Presentation kita ialah ramai orang menggunakan. Kita terlindung. Mudah-mudahan kita terlindung. Bagaimana Allah menceritakan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu apa dia? Kamu bertakwa. Mudah-mudahan puasa itu dapat bintang takwa. Mudah-mudahan. Tapi ada orang berpuasa yang dapat letih dan lapar saja. Ada orang yang berpuasa yang Allah Ta'ala bagikan dia dengan pintu syurga, masuk dalam pintu berpuasa. Begitu. Jadi oleh sebab itu maka kesimpulan yang Pak Haji nak sebutkan sini, kita semua pastikan bahawa kopi ini menjadi salah satu komuniti untuk prevention daripada semua penyakit virus. Mungkin hari ini COVID-19, mungkin tahun depan COVID lain pula. Mungkin penyakit lain, sebab penyakit COVID-19 ini asal daripada SARS. Dia membiaknya dan dia telah terkontaminasi dengan perubahan-perubahan genetik yang dibuat oleh manusia atau tujuan mereka yang tertentu. Kita tidak boleh dikalahkan. Kita dibekalkan dengan apa? Iman. Bila kita dibekalkan oleh iman, Allah memberikan penyuluh kepada kita. Allah mencerita kepada kita tentang keajaiban pohon Eurycoma longifolia untuk mengatasi virus yang menyerang ini. Cover orang-orang kita, masuk dalam kubu pertahanan kita. Apa kubu pertahanan kita? Ialah minum kopi Radi. Mas Jawan. Pak Haji sebut begini bukan kerana tujuan untuk sale penjualan. Pak Haji juga minum. Anak-anak Pak Haji minum. Pak Haji suruh saudara-saudara dekat minum. Sebab kita tidak tahu berapa lama COVID ini akan ada di tempat kita. Minum terus. Jangan berhenti. Minum terus. Jadi itulah yang kita faham, bahawa biarkan makanan menjadi obatmu, biarkan obat menjadi makananmu. Baik, insya-Allah pada besok hari kita akan mengadakan hari POC sedunia 1 Jun.
1 Jun 2020, Hari POC Sedunia, disambut masa COVID-19 pula tu. Masya Allah, hebat. Jadi pada besok hari kuliah kita, ya, kuliah kita yang kali yang ke-59 besok diganti dengan kuliah POC, suatu pilihan masa kini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.